Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Pak Haji sekali lagi bersama dengan tuan-puan, bapa, ibu sekalian. Ya. Jadi pada hari ini macam mana puasa hari ini? Mungkin ada tunjuk sikit reaksi letih, mengantuk, itu biasa. Itu proses detoksifikasi. Kalau orang yang ada asid-asid kat sendi itu, dia mula ada rasa macam menggigit-gigit di sendi itu. Jadi tidak mengapa, proses pembuangan sebenarnya detoksifikasi. Puasa satu anugerah Allah yang paling baik untuk dunia kesihatan, insya-Allah. Cumanya ada orang yang berpuasa yang pecah bibir ni. Jadi sebelum Pak Haji ceritakan, hari ini nak cerita pasal mengkudu, ya. Tapi sebelum cerita pasal mengkudu, ada orang yang pecah bibir ni. Jadi bila dia pecah bibir ni, kita fahamlah dia ada banyak sebab, ya. Mungkin masalah hormon, masalah stres, ataupun dia selalu gigit gitu, ataupun dehydration. Apatah lagi bila bulan Ramadan ni lagi pecah, ya. Kadang-kadang nak senyum pun sakit, nak makan apatah lagi sakit, ya. Jadi bagi mereka yang menghadapi permasalahan ini, bagaimana cara untuk menghilangnya selain daripada dia ambil minum air yang lebih dan sebagainya. Jadi ada sesetengahnya datang daripada perut, ya. Kalau yang datang daripada perut itu diikuti dengan nafas berbau, ya, nafas berbau. Jadi di sini Pak Haji nak tunjuk ada satu herba yang barangkali tak ramai orang tahulah. Jadi kalau nak belajar herba, kena datanglah di tempat Pak Haji. Nanti lepas ini datanglah, ya, belajar. Ini satu herba dia. Kalaulah di tempat Pak Haji ni, nama tempatan kita tidak boleh ambil kira, ya. Sebab nama tempatan ni macam-macam orang menamakannya. Kalau di tempat Pak Haji dia panggil daun pisang kering. Tak kalah ni pokok pisang pula macam ni, kan. Tapi nama dia panggil daun pisang kering. Tetapi apa pun, kalau Pak Haji cuba nak rujuk-rujuk lah, dalam bahasa Indonesia dia panggil apa? Joteng kuda. Joteng kuda ataupun jotang kuda, ya. Di sini kita boleh tengok di mana ini adalah salah satu herba yang digunakan secara tradisional oleh masyarakat dahulu lagi, ya. Kita tengok pokok ni ada di tepi rumah kita aja. Tengok dia ada bunga dia di hujung itu ada warna kuning sikit macam pokok subang nenek. Kalau kita di Malaysia ada pokok subang nenek untuk sakit gigi, kan. Itu bukan. Tapi bunga ni macam tu. Tapi daunnya agak sikit kecil-kecil. Ada dua pokok yang dekat-dekat dengan rupanya hampir-hampir sama. Dia ni ada bunga juga, tapi banyaknya bunga putih. Kita akan tengok di keliling rumah kita tu. Ada lagi yang daun besar sikit tu dia panggil rumput Israel, besar sikit tapi bunga putih. Tapi istimewa yang ni bunga dia kuning. Dia sama seperti bunga primrose oil. Masya-Allah. Primrose oil itu bunga dia tu kuning, ya. Dan kita tahu bila bunga kuning ini dia sangat baik, ya, untuk hormon sebenarnya. Jadi oleh sebab itu kalaulah pecah-pecah di bibir pada bulan Ramadan, inilah dia pokoknya, ya. Bagaimana kita nak buat ni? Rebuslah. Kita potong-potong rebus, tetapi kita campur dia dengan kunyit. Kunyit tu kan kuning. Dia kena herba dia, kalau kata yang ada hormon saja kuning. Yang itu dah kita belajar dah. Kalau merah tu jantung, darah, ya. Kalau hijau itu untuk gula, kalau kuning untuk apa? Hormon. Jadi oleh sebab itu kalau warna kuning, kita juga belajar warna kuning juga untuk liver. Mata turun ke hati, pada hati naik ke mata. Masalah di hati, mata jadi kuning. Jadi dia ada dua function dia pada warna kuning, liver dan juga hormon. Itu di antaranya. Jadi kita potonglah. Ambil kunyit tu, potong lebih kurang 2-3 jempol ni, potong-potong iri-iri, potong pohon ini, direbus. Baik untuk bahagian lambung, termasuk untuk tokak lambung, termasuk juga untuk orang yang ada masalah termasuk orang yang ada masalah di dalam sistem dalam perutnya. Itu adalah di antaranya. Tetapi kalau herba kita yang dah siap, tak ada ke Tuan Haji herba yang dah siap dah? Ada. Apa tu? Itu dipanggil kurkumin, ya, kurkumin. Kurkumin kita ada satu produk kita nama kurkumin, itu ialah daripada ibu kunyit ataupun kunyit yang induk tersebut. Tetapi itu ada diplaskan di dalamnya
kunyit diplaskan dengan lada hitam. Sebab apa diplaskan itu? Sebab mendatangkan kekuatan. Tapi kalau ini kunyit diplaskan dengan pokok jotang kuda, itu di antaranya, ataupun orang panggil daun pisang kering. Tapi ada satu spesies lagi yang sering digunakan, iaitu yang berwarna hitam, kulitnya hitam. Kalau kita pegang kering sekali. Yang ni seperti itulah. Ya, seperti itu, tapi tak kering begitu. Biasanya kalau kita pergi di kebun-kebun, ya, kita jumpa yang warna hitam tu, kita suka pegang daun dia, buat tu dia kering. Sebab apa? Dia kering, betul-betul kering, keras juga sebagainya. Tu di antaranya. Baik, alhamdulillah. Jadi apa yang kadang-kadang kebiasaan kita, ya, kita juga kena tengok, kita selalu suka gigit. Atau orang fikir banyak. Ataupun orang yang, ialah bibir ini kita kena ingat, ada setengah orang cuba untuk nak hilangkan pecah bibir ni, letakkan air liur, dia buat air liur macam tu, tak boleh hilang, tak boleh, sebab dia bukan datang dari situ, ya, dia datang daripada perut, dia datang daripada apa yang saya sebutkan, lapisan keratin pada bibir itu pecah. Ni ada lapisan, dia panggil lapisan keratin itu pecah, jadi obatnya itu. Selain daripada itu, ada juga sebenarnya, ya, ada juga yang boleh kita buat, seperti kita boleh juga menggunakan kalau orang yang ada bau mulut, ya, boleh gunakan beras. Beras perang tu, ataupun terbaik, ya, beras merah atau beras hitam. Ambil beras merah atau beras hitam tu, gigit. Macam juga orang tentu kata, kalau kita makan buah petai, buah apa nak bagi hilang bau mulut tu, ambil beras kita makan. Betul lah tu. Tapi beras yang terbaik beras merah ataupun beras hitam. Tetapi ada satu hal lagi, Pak Haji nak cerita, ada satu lagi kunci dia pada beras merah, beras hitam ni. Nanti moga-moga lah, jika dalam bahasa Jawa kata mugi-mugi. Mugi-mugi nanti orang beli beras merah Pak Haji yang duduk di Jogja tu, banyak stok itu, habis-habiskan beras merah dan beras hitam. Untuk apa? Untuk anak-anak yang epilepsi, untuk saraf, untuk sawan. Anak-anak kalau dah sawan, tarik sampai kejang, sampai berbuih mulutnya, kemudian pula selalu saja tarik. Kerana apa? Kerana ada masalah di bahagian kepala ni, bahagian otak ni, saraf, namanya saraf. Apa juga penyakit saraf, termasuk epilepsi. Bahasa Indonesia panggil ayan, bahasa Malaysia panggil sawan. Sawan cukup dah takat tu je, jangan sambung-sambung, tak elok nanti. Kemudian bila dia kata ambil gitu beras merah atau beras hitam. Beras hitam tu bukan pulut hitam kah Pak Haji? Bukan. Pulut hitam lah, itu ketan hitam. Bukan, ketan hitam tu Pak Haji dah sebutkan, ketan hitam tu untuk penyakit DM, ya, kerana dia ada kromium. Kerana ada kromium tu, ambil satu sendok besar, masuk ke dalam air panas, lepas tu dibahagikan. Itu dah kita ajar dah, ya. Jadi ini bukan ketan, bukan pulut, tetapi ini adalah beras padi hitam dan merah. Kalau di Indonesia ada lagi padi Indonesia, apa tu, sama seperti bendera Indonesia. Tahu tak sama seperti bendera Indonesia itu seperti apa? Warna dia warna merah putih. Beras itu jadi warna merah putih. Masya Allah, Masya Allah. Ini semakin menarik dalam kajian sains pertanian. Kita mengaji, kita belajar, ya. Jadi insya Allah, orang yang belajar herba ni, dia kena ada satu minat dia lagi, iaitu pertanian. Kalau dia tak minat pertanian, dia belajar herba, tak lulus. Sebab ilmu pelajaran herba itu mesti dirangkul bersama dengan ilmu pertanian, ilmu tanah, ilmu tanam-tanaman, ilmu hujan dan panas. Itu kita sebutkan. Jadi kalau kita tak minat dalam ilmu pertanian, kita tidak boleh untuk nak tahu, tengok nak membezakan macam ni. Macam yang Pak Haji kata, sekilas ikan di air sudah ku tahu jantan tidaknya. Sekilas pokok di bawah macam ni pun pada kita, dah tahu dah. Duduk dekat-dekat macam tu pun kita tahu yang mana daunnya, yang mana bukan daunnya. Jadi begitu, kena minat, kena seni, kena halus. Namanya seni perubatan. Macam seni lukisan, fine art, lukis halus. Macam orang buat emas, ukiran-ukiran halus.
Ya, macam orang yang duk buat cincin dekat Jogja tu lah, dia buat cincin cantik tu. Jadi dia kena halus lukisannya. Kalau tak halus, tak fine art, tak lukisan halus, dia tak nampak seni dia. Macam tu juga dalam dunia pengobatan. Dalam pengobatan herba, banyak orang nak belajar ilmu pengobatan herba tapi tak mau belajar seni. Banyak orang yang belajar tentang pohon ni untuk apa, pohon ni untuk apa, nama saintifik ni untuk apa, tapi dia tak mau belajar art of healing. Bila dia tak belajar art of healing, dia tak boleh dapat. Ibarat lagu tidak ada irama, maka sumbanglah, maka pincanglah seni. Bila lagu tu tak ada irama, ada hanya lirik-lirik saja, tetapi kemudian tidak ada melodinya, maka pincanglah seni. Begitu juga dalam dunia ubatan ni. Kalau ilmu herba itu belajar hanya sekadar menghafal namanya dan sebagainya, tetapi dia tak tahu tentang seninya, maka pincanglah dunia pengobatan herba. Jadi oleh sebab itu orang yang belajar herba ni, dia kena belajar seni, art of healing. Itu yang nak dimasukkan oleh Pak Haji. Baik. Jadi kemudian selain daripada beras tadi kita gunakan untuk epilepsi, ingat ya, kita nak buat macam mana? Makan nasi kah? Bukan. Ni pula beras ni kan kita makan nasi. Yang ni bukan. Cara dia rebus ambil air dia. Rebus ambil air tu bukan nama air tajin. Air tajin. Air tajin. Bahasa Indonesia panggil mungkin air tajin. Kalau bahasa Malaysia panggil air beras. Air beras ni mengandungi pelbagai-bagai khasiat. Beras tu pun khasiat sebenarnya, tapi kalau dicampur racun dia jadi tak khasiat. Tapi kalau beras yang dijual oleh HPA, yang kita jual beras hitam, beras merah itu ialah beras organik yang ditanam di kawasan bukit. Itu di antaranya. Kalau kita nak betul-betul nak balik kepada organik, ayo guna beras merah, beras hitam. Di Malaysia ni belum mula lagi. Dulu pernah Pak Haji Mola lebih kurang dalam 10 tahun yang lepas di satu tempat namanya Simunjan di Sarawak. Kalau tak salah Pak Haji lah, Simunjan ya. Tempat itu kawasan hutan di mana tanahnya itu dipotong-potong, pokok-pokok yang besar tu lalu dibakar, tunggu musim 6 bulan baru boleh tanam. Lepas ditanam tu kita tanam beras hitam. Alhamdulillah. Ia berjaya ditanam oleh masyarakat kampung, orang dekat situ dan sebagainya. Cuma yang menariknya, Pak Haji bila sampai dekat situ, mereka selalu, orang kampung ni, mereka ada budi kah? Bukan, bahasa. Budi bahasa. Mereka selalu tengok bila kita sampai situ, mereka akan buat satu masakan paling enak. Apa dia? Dimasak ayam di dalam bambu. Masak ayam dalam bambu. Dia masuk dengan santan dalam tu. Yang Pak Haji tengok, mula-mula Pak Haji tak rasa macam tak nak makan juga. Tapi ya, orang dah angkat, bila dah makan, nak makan lagi. Pasal apa? Sedap. Masya Allah. Kemudian tak habis lagi dekat situ, dah waktu petang pula diangkat pula kantong semar. Allah, kantong semar besar-besar, hutan Borneo. Hutan Borneo tu sama juga dengan bersambungan dengan Kalimantan. Ya, jadi dia angkat dia punya kantong semar yang besar-besar tu. Apa ni Pak Haji ingat kot nak buat Cocinium Plus. Cocinium Plus tu ubat untuk sinusitis. Bukan, mereka masak ketan dalamnya. Allahu Akbar. Sekali lagi makan pula ketan di dalam kantong semar. Masya Allah. Rasa-rasa macam nak duduk di dalam hutan tu. Biarlah kita duduk dalam hutan tu bahagia bersama dengan orang-orang dalam hutan tu sebagainya. Tapi itu ada di antara. Dan projek ni berjaya. Dan kalau padi hutan ini, bapa ibu sekalian, padi huma kalau di Malaysia panggil, kalau di sana padi bukit. Padi dia tinggi-tinggi. Kalau orang tu rendah, memang betul lebih tinggi daripada orang tu. Dia akan tinggi. Pokok padi itu kita boleh hilang di dalam pokok padi itu. Kena pakai GPS. Sebab duduk dalam pokok padi itu hilang, sesat dalam pokok padi. Kenapa? Tinggi. Ini ni kalau orang tak biasa dengan padi, dia pun tak tahu pokok padi, dia kata bukan pokok padi Pak Haji, pokok beras. Orang tak pernah panggil pokok beras, orang panggil pokok padi.
Ya, beras itu setelah terjadi dibuangnya padi. Itu sebagainya. Orang Kuala Lumpur kadang-kadang dia sampai di kampung Pak Haji ni, dia panggil, yang mana satu? Pokok beras. Aduh, pokok beras pula yang kamu ni. Oryza sativa, ya. Betul kan nampak ni? Oryza sativa, ya. Beras. Padi, pokok padi. Tinggi-tinggi. Itu yang ditanam di Indonesia sekarang ni, padi tinggi-tinggi itu telah dihybridkan. Dia jadi padi SIM. Nama padi itu SIM. Masya Allah. Telah ditanam di Perseroan. Bapak Ubaidillah, apa khabar? Guswar, apa khabar? Yang berada di Perseroan. Dan semua teman-teman kita, titik salam semua teman-teman kita, anak-anak kita. Nanti kita ketemu lagi insya-Allah. Baik, kemudian pokok padi ini, sebagaimana panjangnya pokok padi itu, begitu sihatlah pokok tu. Jadi dalam ilmu herba ya, kena ingat, yang mana satu yang lebih baik, beras pendek atau beras panjang. Jadi dalam herba mengatakan lebih berkualiti, lebih bernutrisi kalau kita mengambil beras itu beras panjang. Beras panjang ni apa? Basmati kah? Daripada India kah? Daripada Pakistan, tempat saudara Pak Haji ni, Cik Yaakob, yang bersama dengan kambing Kashmirnya. Alhamdulillah. Cuma apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa ketika kita tengok beras, kita boleh tahu yang mana lebih berkhasiat. Tengok panjang dan pendeknya. Kalau zaman dulu di Malaysia ada Masria, ada Malinja, ada Masuri, Tangkai, Rotan, Mak Candu, tu semua ada. Macam mana Pak Haji boleh hafal? Pak Haji tak sempat jumpa tu semua. Sebab Pak Haji duduk di Universiti Pertanian, kolej, nama kolej. Kolej Malinja, kolej Masria, kolej, nama-nama kolej itu mengingatkan, ya. Itu di antaranya. Nama-nama kolej itu diambil daripada nama padi. Itulah yang membuatkan Pak Haji boleh ingat. Masya-Allah. Baik. Seterusnya tentang sikit lagi tentang beras tadi, kita rebuslah. Kita rebus sebanyak mana? Biasa ingat ya, kalau dalam ukuran dalam perubatan herba, dia tak semacam sekarang ni. Herba pun mengalami satu inovasi, perubahan. 1 senduk, 2 senduk, 3 senduk, itu, ataupun 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu. Tapi kalau dulu tidak. Dulu ni cara dia tidak ada senduk, tak ada sudu. Mereka ambil segenggam. Segenggam, secubit macam tu. Segenggam macam tu. Jadi cara ambil itu pun berseni. Kalau ambil akar-akar pahit, seruas jari, ataupun itu adalah ukuran-ukuran yang pas-pas kita gunakan. Yang tepat kita gunakan. Jadi orang-orang dahulu ini mereka pintar sebab mereka memerhati, mereka observe. Mereka bukan ada internet. Ya, kalau internet lagi boleh kita baca banyak, tapi mereka tak ada internet, tapi mereka ada internet alam. Mereka tidak ada university, tapi mereka ada university alam. Mereka alert, mereka observe, mereka tengok, mereka perhati. Misalnya dalam hutan, ya. Kalau dalam hutan, ular itu bergaduh ular dengan ular. Ular ni patuk ni patuk, kena satu ekor ular terkena patuk. Bila ular tu terkena patuk, ini racun. Maka ular ni akan tunduk perlahan-lahan pergi menjalan mencari daun. Daun apa? Dia cari daun lidah ular. Dia ambil daun ular, dia makan, dia kunyah, entah boleh macam mana, hilang semua. Jadi manusia memerhati. Ataupun ular bergaduh dengan di sana di tempat padi dia panggil cebon. Macam musang tu cebon. Lebih kurang macam tu lah. Gaduh. Bila dah kena sekok, dia akan pergi mencari daun tersebut. Jadi orang observe, tengok kemana nak pergi ular ni. Rupanya dia pergi cari daun tu, dia makan. Itulah penawarnya. Begitu juga dengan kera. Kera duduk atas pokok getah. Orang dulu, kerana dia tak tahan, kerana kera ni suka makan pucuk-pucuk getah, pucuk-pucuk karet maksudnya. Jadi dia letakkan pisang itu, letakkan bersama dengan racun. Bila letak pisang bersama racun tu, kera dia pergi makan dia punya buah pisang tersebut. Bila dia makan, dia dah terasa kata dia
kena racun, dia cepat-cepat lari turun ke bawah. Dia lari ke bawah, dia makan tanah. Dia akan makan tanah. Dia makan tanah. Dia makan tanah. Hilang. Kerana tanah itu dia mengikat racun. Masya Allah. Ya, itu adalah sebahagian daripada ilmu yang dikatakan Universiti Alam. Kita ni kalau kita belajar, observe, memerhati, peka, rasa, tinggikan sikit kepekaan kita, tinggikan sikit perasaan kita, kita dapat meraba semua perasaan alam. Begitu juga dalam dunia pengobatan. Nah, itu yang Pak Haji nak sebutkan tentang beras tadilah ya. Yang satu lagi di Indonesia ada dia panggil kefir. Kefir itu susu masam. Susu masam. Kalau kita pergi ke Mekah, laban. Susu fermentasi. Itu pun memang bagus untuk menghidupkan balik bakteria-bakteria di dalam perut. Good bacteria. Jadi kita nak hidupkan balik good bacteria ini, maka kita ambillah susu daripada susu kefir ini atau laban. Yogurt macam mana? Yakult macam mana? Vitagen macam mana? Itu adalah satu konsep yang sama. Baik, bermula daripada situlah kita bermula dengan tajuk pembincangan kita pada hari ini. Allah menjadikan satu buah. Ini dia buah yang Pak Haji nak tunjuk ini, iaitu buah mengkudu. Ni mengkudu. Mengkudu, tengok sini. Buah mengkudu. Ini taklah besar ya. Tapi kalau yang Pak Haji selalu ambil dahulu dengan teman Pak Haji di Aceh, di tapak tuan di Aceh, di tepi laut itu, mengkudu dia macam mengkudu Hawaii, besar-besar buah mangga. Ini macam besar buah, tak sampai buah mangga lah. Yes. Kalau buah mangga 3 biji 1 kilo, ya 3 buah tu 1 kilo sebagainya. Jadi kita ambil dia. Mengkudu. Baik, apa terjadi kalau mengkudu jatuh ke atas tanah? Jatuh ke atas tanah, mengkudu masak, apa yang akan terjadi? Berbusuk. Betul tak? Soalannya, kenapa dia berbusuk? Itu yang menarik. Itu yang kita kena observe, lihat sekolah alam ini. Kenapalah mengkudu jatuh di depan rumah, baunya busuk bukan main. Tetapi tengok pokok cantik, buah elok, tetapi bau busuk. Kenapa? Jangan kita pandang itu dengan sekali pandangan. Dia busuk itu kerana ada aktiviti mikrob, bakteria. Bila dia jatuh ke atas bumi, dia ada aktiviti mikrob ataupun bakteria yang akan menyebabkan pereputan. Apa artinya ini semua? Apa arti kepada bau ni kepada kita? Itu Pak Haji kata, hidupkan deria kita. Deria mata, deria telinga, deria penghidupan. Kenapalah berbusuk sangat daripada buah mengkudu ini? Sebab ada aktiviti bakteria. Bakteria inilah yang digunakan untuk pencernaan di dalam usus manusia. Kalau tadi Pak Haji sebut kefir, laban, susah juga nak dapat laban ni, susu masam, nak kena pergi ke Mekah sebagainya. Sekarang dah tak boleh pergi dah dan sebagainya. Kemudian kita nak buat dia, macam mana nak buat dia? Ini sudah cukup. Ini keras Pak Haji nak buat macam mana? Tunggu dia lembut sikit. Tunggu dia jadi putih. Asalnya dia tak warna putih lah. Asalnya dia warna hijau. Ya, hijau. Hijau macam ni. Ni, komen cantik lagi, Masya Allah. Ya. Kemudian dia bertukar jadi putih. Putih pun masih keras lagi. Tunggu dia punya buah. Ingat, di dalam filosofi kita, pengobatan kita, buah kalau kita nak ambil untuk tujuan ubat, mesti ambil buah yang masak. Buah yang masak, sebab dia mengandungi zat yang cukup. Jadi bila dia agak masak 80% lah, kita kata ini pernah masak dah, ada hijau sikit-sikit di atas ni. Tapi kalau masak lagi bagus. Jadi kita potong dia. Lepas itu kita buat apa? Kita blender dia. Blender, masuk air lah. Artinya bukan buat jus, blender. Jus bentar lagi. Blender dulu. Selepas saja kita blender tersebut, kita campurkan air sikit, kita saring. Ambil air dia. Kita minum. Jadi kalau kita minum itu, berartinya kita menghidupkan microflora, good bacteria.
di dalam usus kita ini, ya, kita kena ingat ya bahawa penyerapan makanan kita dia berlaku paling besar kali ada di perut dan juga di usus kecil. Usus besar tu bukan usus besar yang serap, usus besar tu nak buang kotoran. Sikit-sikit adalah mineral sikit-sikit, tapi banyaknya di usus besar dan di usus kecil dan juga di perut. Ada makanan yang tidak sampai dicerna, masuk di lambung, di perut, dah boleh diambil. Tidak ada melalui proses pencernaan. Apa namanya? Gula. Gula apa? Gula daripada kurma. Itu kisah pasal kurma pula. Bila cerita pasal kurma ni, Masya Allah, dia tak sampai diserap di usus kecil, dah di perut itu dah diserap dah, cepat hasilnya. Sebab tu Nabi kata berbuka puasa dengan kurma. Kalau tak ada kurma, dengan air pun tak mengapa. Nabi kata, Masya Allah, tawaduknya Rasulullah SAW. Kalau tak ada kurma, tak mengapalah, air pun tidak mengapa. Rasulullah SAW ni apa juga diberi dekat dia, dia kata itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Itu yang kita tak boleh nak fikir ahlaknya lah. Bila dia angkat, bila isteri Rasulullah SAW, ya, bonda kita, siapa, Aisyah ke ataupun Khadijah, lupa dah Pak Haji dalam sejarah, dia kata hari ini tidak ada makan, yang ada Aisyah, ya, yang ada hanyalah cuka. Apa kata Rasulullah? Cuka lah makanan yang sebaik-baik makanan, seenak-enak makanan. Allah. Baik semua. Baik semua. Jadi sebab itulah ketika Zaid bin Harisah ditanya tentang Rasulullah, ya, ketika ayah pada Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid itu anaknya, ya, Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi SAW. Satu hari ayahnya datang untuk membawa balik dia semula. Dia diberi pilihan nak duduk bersama Rasulullah ataupun nak pulang bersama dengan ayahnya. Dia tak mau pulang, dia nak duduk bersama Rasulullah. Aku duduk bersama Rasulullah. Rasulullah ini, Masya Allah, tidak pernah mengatakan tidak padaku. Allahu Akbar. Baik semua lah maksudnya. Baik semua. Sekali saja yang Rasulullah marah, ya, adalah peristiwa-peristiwa yang dimarah oleh Rasulullah SAW ni. Ada pertamanya, bukan Rasulullah bermasam muka. Pertamanya apa dia? Bila ada orang kaya, seorang perempuan kaya yang mencuri, dalam keadaan dia mencuri tersebut, dia kena hukum potong tangan. Jadi mereka cari siapa yang orang yang boleh pergi minta keringanan dengan Rasulullah SAW. Sudah tentulah mereka fikir orang yang disayangi oleh Rasulullah. Siapa yang disayangi oleh Rasulullah? Anak angkat Rasulullah, Zaid bin Harisah. Mereka pergi kepada Zaid bin Harisah, tolong minta keringanan bagi perempuan ini. Bila Zaid Harisah datang, ya, dengan penuh adab, penuh sopan, bercakap dengan penuh, ya, kita dengan Rasulullah ni kita tak boleh tinggi suara lebih daripada suara Nabi. Nabi angkat suara, kita tak boleh tinggi lagi pada suara Nabi. Kita tidak boleh menjerit. Kalau kita menjerit, itu adab kita sudah tidak ada. Sebagaimana yang Pak Haji sebut, ya, bahawa isteri pun tak boleh sebut ya kekandaku. Itu banyak sekali orang cuba mengulas hadis, ya kekandaku, apakah? Bukan, tak boleh. Dia kena sebut ya Rasulullah. Itu adalah martabat kerasulan. Jadi oleh sebab itu, maka kita lihat, ya, kita lihat ketika berkata Zaid bin Harisah, didengar oleh Rasulullah tu, merah muka Rasulullah, merah. Dia kata inilah yang berlaku kepada orang-orang dahulu. Bila hukuman itu kena pada orang kaya, lepas. Kalau hukuman itu kena pada orang-orang yang rendah, mereka tidak dihukum. Itu Bapak Ibu rujuk pada hadis yang sebenar, ungkapan yang sebenar. Tetapi yang Pak Haji nak ambil ni yang hujung dia tu, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Masya Allah. Itu kisah Zaid bin Harisah, kisah anak angkat. Ya, baik. Mana kita pergi pasal anak angkat ni, pasal apalah pula Pak Haji pun tak tahu kenapa jauh pergi ke sana. Jadi anak angkat, tak apalah, cerita pasal anak angkat lah dulu. Baik. Yang kedua, ya, sebenarnya ada banyak cerita. Tidak mengapalah, kita pergi ke Mengkudu saja dulu. Kemudian bila Mengkudu ini, dia ada apa dia? Aktiviti dia panggil microflora. Yang kedua, dia ada vitamin C yang tinggi.
vitamin C yang tinggi. Bukan senang nak cari vitamin C ni. Kena pergi cari citrus. Kita pergi cari apa lagi? Kita pergi cari citrus, jeruk, limau, apa lagi buah-buah lain vitamin C. Tetapi tahukah kita bahawa di dalam buah yang dikatakan busuk inilah juga terdapat vitamin C yang tinggi, anti-stres nombor 1. Pak Haji ni semua nombor 1. Dulu kata herba ni nombor 1. Iya, kita menghargai satu keupayaan yang Allah beri kepadanya. Hampir-hampir kita menangis kerana kita tengok orang tak hargai. Sebab tu yang Pak Haji duk sebut ni nombor 1. Dia anti-stres, vitamin C yang tinggi. Vitamin C yang tinggi ni nak sebut apa permasalahan kepada orang yang ada kekurangan vitamin C. Permasalahannya ialah kulit. Kulit gatal. Banyak ubat dia makan macam-macam. Dia makan ubat ni, dia makan ubat ni, dia makan ubat ni. Kerana apa? Kerana nak bagi hilang gatal-gatal kulit. Hilang tak gatal kulitnya? Tak hilang. Macam-macam dia makan. Aku ni Pak Haji, apa saja produk Pak Haji keluar aku makan semua, tapi kulit aku gatal, tak mau hilang-hilang. Aku ni stres kah? Aku ni tidak ada stres pun, dia kata dalam hidup ni. Stres ni perasaan dalam. Kadang-kadang orang tu dia kata dia tak stres, padahal dia stres. Apa lagi stres kalau duduk ni berpisah-pisah dengan suami ni jauh-jauh. Kena pula COVID-19 ini, sabarlah. Orang tu pula ada yang nakal-nakal. Dia kata, kenapalah kamu ni tak pergi duduk bersama dengan suami kamu pula macam tu. Jadi dia dengar tu stres, gatal habis, badan-badan gatal habis semua. Demam pula tu sebagainya. Demam lagi, dia kata bang, demam lagi. Dia kira demam saja. Pasal apa demam? Vitamin C tak cukup. Kita kalau kita ambil vitamin C dekat luar sana, boleh cuba ambil vitamin C yang kita beli dekat apotek, letak lidah ni, iritasi. Ini dia tak jadi iritasi. Jadi kita ambil dia, kita blend dia, kita minum airnya, dia dapat vitamin C untuk sakit kulit. Pak Haji dah terangkan banyak sekali. Pak Haji terangkan kepada hampir semualah yang belajar dengan Pak Haji. Kalau dah dicoba dengan ubat-ubat, semua dah dicoba, tetapi gatalnya tak hilang-hilang, tak sembuh-sembuh, maka jawapannya ialah mengkudu. Jawapannya mengkudu. Sebab apa? Mengkudu ni dia beri yang pertama vitamin C yang tinggi, yang kedua dia memperbaiki mikroflora. Bapa ibu sekalian, apa yang disebut sebagai mikroflora ni ialah bakteria-bakteria yang baik yang mati ketika orang tu susah. Ketika dia susah, bakteria dalam perut dia pun susah juga. Ketika dia stres, bakteria pun stres juga. Kalau dia stres berpanjangan, bakteria tu stres dan bakteria tu mati dulu. Tuan dia tak mati. Tuan yang duduk tempat perumah bakteria hidup, tapi hidup merana. Dia keluar gatal-gatal, dia jadi kurus, tapi bakterianya mati. Bila bakteria dia mati, dia cakap tu ada sikit bau. Bakteria mati, dia tak hidup. Macam mana nak hidupkan bakteria ni? Orang kata ambil Yakult, Yakult Vitagen tu nombor 3, nombor 4, nombor 10. Nombor 1-nya ialah mengkudu. Jadi kalau begitu ambil mengkudu fresh macam ni. Pak Haji, bau busuk lah mengkudu. Siapa kata mengkudu bau busuk pula? Ya, memang betul. Dia kata kalau saya ambil ni saya tak boleh. Jangan ambil yang busuk, yang buruk. Ambil yang elok macam ni. Ambil yang elok sebegini ni kita buat. Minum sebagainya. Kalau dah tak mau, ambil saja kapsul mengkudu. Kapsul mengkudu yang Pak Haji dah buat dah tu, ada jual. Itu yang paling mudah. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Cerita punya panjang cerita pasal bawang mengkudu, nak jual kapsul mengkudu. Ya, nak jual juga. Nak cerita juga. Cerita kalau ada orang susah kata, Pak Haji kenapa kamu jual mahal sangat ni? Ya, mahal sangat. Carilah bawang mengkudu sendiri. Buat sendiri. Free saja. yang kita proses ni bila kita kerin mesti 50 darjah Celsius ke bawah. Tak boleh terlalu panas. Kalau panas musnah semua, dia punya bakteria dia mati. Tapi kalau tuan-tuan ambil yang fresh,
Macam mana nak tengok bakteria dalam perut? Boleh nampak tak? Boleh. Macam mana nak teropong? Kita guna teropong Parrot of Caribbean tu, tengok tu, kan? Tu tak perlu. Tengok rambut je. Kalau rambut dia hitam, tu bakteria dia sihat. Kalau rambut dia tu pecah, ada dia pecah, ada berbuah lah, ada yang berbuah. Bukan pokok saja berbuah, bukan mengkudu yang berbuah, rambut pun berbuah. Kemudian dia pecah-pecah lagi di ujung. Pasal apa pecah? Kering. Kalau kita belajar dalam ilmu tu ada sikit lagi lah sebab apa dia pecah. Itu nanti kita belajar. Tapi persoalannya bila badan kita, rambut kita kering, dia pecah. Jadi oleh sebab itu maka kita perlukan oksigen yang cukup untuk membekali makanan di umbi-umbi rambut kita itu. Di samping itu jangan lupa guna minyak rambut. Yang malas tak guna minyak rambut, kenapa? Jangan ambil minyak rambut daripada kimia. Jangan ambil. Minyak rambut mesti alami. Apa dia? Minyak kemiri. Masya Allah. Yang terbaik. Pak Haji guna minyak kemiri. Minyak kemiri daripada Indonesia. Minyak kemiri ni ada dua. Satu minyak kemiri bakar. Lagi bagus. Minyak kemiri itu dibakar. Oh, wanginya Masya Allah. Sapu selepas kita mandi, kita lap-lap masih lembab, sapu di rambut kita. Nanti kita jadi rambut tu jadi hitam. Macam Mus Iwan lah. Rambut dia tengok hitam saja. Itu dia antaranya. Rambut, tuan-tuan, kalau rambut pendek hitam itu boleh. Cuba simpan rambut panjang hitam. Boleh tak? Tak boleh. Panjang sikit gugur, putus. Panjang sikit gugur, putus. Sebab apa? Sebab tak cukup dia. Macam mana nak tengok rambut yang duk gugur-gugur tu sebab apa? Dalam perutnya mati. Apa yang mati? Microflora. Bakteria baik, good bakteria di dalam perut dia tu mati. Bila mati di situ, rambut gugur. Kalau akar mati, pucuk kering. Akar pokok mati, pucuk dia kering. Begitulah juga dengan tubuh badan kita. Bila dia mati, rambut kita luruh dan sebagainya. Jadi macam mana nak bagi supaya jangan bagi rambut itu gugur? Ya? Jangan bagi rambut itu gugur. Dia adalah mengkudu. Masya Allah. Siapa nak kecantikan rambut sebagai mahkota, kecantikan dia, nak hitam kah, nak bagi berkilat kah, nak bagi panjang tak putus kah, nak bagi tidak bercabang kah, tidak berbuah lah, mengkudu saja. Masya Allah. Mengkudu ni kita ambil, kita minum. Tengok ya. Dan kita akan lihat begini, bahawa pada mengkudu ini juga dia bukan untuk sekadar untuk dia vitamin C, dia cantik kulit. Vitamin C cantik kulit. Vitamin C untuk jantung. Betul, orang kata vitamin E untuk jantung. Vitamin E, tapi vitamin C ni vitamin anti stres. Dia tak buat orang tu dimakan tua. Bahasa dia segar di usia bugar di usia senja. Bugar di usia senja. Senja tu apa dia? Sunset lah tu. Dekat matahari nak turun. Masa tu yang paling cantik kali ambil gambar. Kalau duduk dekat pantai Murni ni, dekat tempat Pak Haji ni, sunset, masa matahari nak turun di ambang-ambang mega-mega merah keluar itu, daripada Pulau Songsong kita dapat lihat, ambil gambar, dia mewarnakan sebuah lukisan alam yang sangat indah. Lukisan alam yang selalu kita duk nyanyi lagu lukisan alam tu, macam tu cantik. Tapi kalau kita tengok, kita tak ada hati, dia memang tak cantik. Kalau kita stres, tak cantik. Bunga macam mana cantik pun kita tak pernah nampak cantik. Pasal apa? Hati kita tak cantik. Sebab tu orang belajar ilmu herba, orang yang nak mempraktikkan herba, dia kena datang kepada ilmu herba atau belajar ilmu agama, lagi penting. Dia kena datang dengan hati yang bersih. Dia kena datang dengan tangan yang cuci. Ialah bukan cuci pasal masalah COVID ni, bukan. Cuci maksudnya dia tak boleh fikir tangan dia ni untuk binasa orang. Dia kena datang dengan hati jiwa yang bersih. Baru dia boleh belajar ilmu tu sejernih air di kali.
sejenis air di gunung cerai. Bila jernih dia di atas, jernih dia di bawah. Kalau keruh dia di atas gunung cerai, keruhlah di bawah. Kalau ilmu itu diambil dalam keadaan tidak bersih, tangan yang tidak dicuci, hati yang tak bersih, maka mengalirlah ilmu itu juga tak bersih. Sebab tu ilmu itu dia tak jadi amal kebaikan. Itu adalah di antaranya. Ya. Jadi ambillah mengkudu jawapannya. Mengkudu ni namanya Morinda citrifolia. Ya, morinda yang besar, buah morinda. Morinda citrifolia ini nama glamournya ialah noni. Noni. Ini saya panggil pace. Pare lain pula. Pare itu Malaysia panggil pria. Buah pria. Pria katak. Itu pun macam tu juga. Bagi nama katak lah. Dia nampak dia kecil semacam katak. Tak apalah. Kalau dah katak tu kita boleh makan, sebutlah pria katak misalnya. Boleh makan ke katak ni Pak Haji? Kodok gorengan tu bolehkah kita makan? Pak Haji pertama kali pergi ke Indonesia dulu, tengok situ kodok gorengan. Jadi di tempat Pak Haji ni memang ada nama satu kuih cucur kodok. Cucur kodok. Jadi kodok gorengan. Allahu Akbar. Pak Haji kata inilah yang paling sedap sekali. Mak Pak Haji selalu buat. Sampai di Jakarta, kami pun ambil makan. Orang pun tengok kami pun tengok orang. Kita sedap lah. Pak Haji kata kita kena ambil makan dengan sos lagi sedap. Sebagainya. Rupanya kodok gorengan, bukan cucur kodok. Itulah dia pengalaman di Jakarta. Masya Allah ya. Jadi kodok gorengan ini, soalannya orang panggil apa? Orang panggil situ apa, dia panggil pria. Pria itu pare. Kalau ini dia panggil bukan pare. Ini dia panggil apa dia? Bahasa Indonesia tadi Pak Haji kata apa? Pace. Pace ini mengkudu. Itu adalah bahasa. Tapi semua bahasa-bahasa itu kita tidak boleh kita ambil kira. Sebab itu nama tempatan, nama lokal itu dia berbeza-beza. Kita nak kena tengok nama saintifik. Apa dia? Moringa, bukan morinda. Morinda itu kelor, moringa. Ya, morindin, morinda. Morinda citrifolia. Morindin. Bahan aktifnya. Jadi kita tengok dia tu, dan kita tengok daripada keluarga. Jadi sebenarnya di bawah tu ada spesies, ada subspesies, ada order, ada genus. Tinggi lagi ni, ada order, ada keluarga, ada order, ada genus, ada subgenus, ada genus. Dia kena tahu keturunan dia, asal usul dia. Jadi kalau kita tengok macam ni, kita tahu daripada keluarga apa. Sebab apa? Sebab ada cara dia nak menentukan keluarga tu sebagai. Macam kita lah, orang Bugis. Orang Bugis tu, orang rantai dia, emas banyak sini. Selalunya Pak Haji pergi tengok di Makassar, orang Bugis. Rantai ini bukan rantai, dia apa dia? Gelang banyak. Tengok macam tu lah. Bugis, rantai banyak saja. Ciri-ciri dia. Sebab bekerja kuat. Itu sebagainya. Orang Arab misalnya, perempuan Arab kena gemuk. Pasal apa? Kalau kurus perempuan Arab, pasti akan menjadi fitnah. Pasal apa? Dia kata suaminya bagi tak cukup makan. Kurus. Jadi kebanggaan orang Arab ni bila tengok isteri dia gemuk. Tu dia. Jadi beza dengan kita. Kita kalau kita tengok isteri kita gemuk, ada dia punya filem isteriku 120 kilo. Tu Ijan dia berlakon dalam filem tersebut. Kita tengok macam mana. Itu ialah apa pun ya, yang gemuk nak kurus sampai tak makan nasi lah, makan lauk saja. Ya, makan nasi boleh, tapi jangan makan terlalu banyak, sedikit saja. Itu pesanan Tun Mahathir.
Pesanan Tun Mahathir. Janganlah marah Pak Haji pula ni sebut Tun Mahathir. Kenapa? Tun Mahathir pernah pemimpin kita di suatu masa dulu. Sekarang ni Perdana Menteri kita yang lain. Tapi Pak Haji nak ambil pesanan Tun Mahathir. Tun Mahathir ni dia makan semua, dia makan. Tapi dia makan sikit-sikit. Kata Tun Mahathir, ibu aku berpesan, mak aku berpesan, kalaulah kita makan tengah duk sedap tu berhenti. Macam tu lebih kurang. Sesuai doktor. Kita herbalis makan berpinggan-pinggan, berpiring-piring. Tak boleh lah macam tu. Praktik amalan makanan mesti kita teruskan. Baik, masya-Allah. Maaf lah ni ada yang kecil hati pula sebagainya. Baik. Jadi yang kedua, yang pertama ni ialah vitamin C untuk mikroflora, untuk rambut, untuk mata dan untuk masalah kencing manis. Kencing manis ni tuan-tuan, puan-puan, bapa, ibu sekalian, gunalah daun Afrika ke, daun apa ke. Jadi guna apa pun tuan-tuan, tak boleh mengatasi daripada mengkudu. Pasal apa? Kenapa? Walaupun kandungan protein dalam daun Afrika itu 25%, tinggi. Sebab apa? Yang pertama, dengar betul-betul. Yang pertama, sebab dia ini sama seperti dalam otak kita. Dalam otak kita ni ada pineal gland. Dia mengeluarkan melatonin. Ingat tu, kita dah banyak kali sebut melatonin. Sebab salah satu petunjuknya, orang tu kalau nak sihat, sakit, mesti boleh tidur yang berkualiti. Di mana ada melatonin? Ni. Di dalam mengkudu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita nak dapat tidur yang berkualiti, orang kena penyakit kencing manis ni, dia perlu kepada tidur yang berkualiti. Jadi bila dia perlu kepada tidur yang berkualiti, maka dia kena menggunakan melatonin. Pak Haji dah sebut dah, penulis melatonin memenangi hadiah Nobel. 1 tahun itu Pak Haji dah lupa. Melatonin, tajuknya miracle hormone. Subhanallah, sebagainya. Kita lihat. Jadi oleh sebab tu bila kita ambil begini, dia keluarkan melatonin. Bila dia keluarkan melatonin, dia dapat deep sleeping. Maka itulah penyembuhannya. Masya Allah. Minta maaf lah Pak Haji nak sebut. Banyak herba-herba yang ada di sini. Banyak herba. Pegagar bagus. Semua bagus. Semua nombor 1. Semua terbaik. Tetapi yang Pak Haji tak tinggalkan ni, kudu. Sebab apa? Bila dia dapat tidur yang berkualiti, ya, betul kita ada SGH. Nanti ada orang tanya, jangan-jangan SGH ni buat daripada mengkudu apa? Ya, sebagainya. Jangan tanya banyak-banyak, guna sudahlah. Nanti kalau kita tanya, kita nak kena jawab, kita tak boleh tipu. Jadi baik jangan tanya. Jadi yang penting SGH ni pun tidur juga. Tidur berkualiti, Masya Allah. Ya, baik. Mengkudu ni, selain daripada dia dapat tidur yang berkualiti, dia menerangkan mata. Mata kita terang. Telinga kita ni dengar. Ya, mata, telinga. 2 benda yang sangat penting dalam hidup kita. Ni kalau orang cakap 10 kali tak dengar, macam mana? Apa? Macam mana? Kalau sekarang ni kita nak baca mulut, macam mana orang pakai mask kan? Bila orang pakai mask macam tu, kita nak baca, macam mana mulut dia? Tak nampak mulut. Orang tutup mulut tu. Kita dah tak boleh baca dah. Ni telinga ni, gegendang telinga tu kena jadi elok. Ya, ada dalam ni dipanggil koklia. Koklia itu kalau ada di dalam ada cairan dia. Kalau tak betul dia pun cairan dia, nanti jadi pusing sebagainya. Apa yang membantu? Ni otak manusia ni. Ni otak. Chip. Kalau kita duduk sebut, kata macam teknologi membuat dia punya Microsoft, membuat chip yang kecil-kecil, boleh dimasuk ke dalam orang, chip sebagainya. Ni Allah buat chip masuk dalam otak. Tak payah nak masuk-masuk, minum ya. Melekat sajalah dia dekat otak. Dia duduk situ jadi apa? Pelindung, shield aku tu. Kita makan,
Kita minum, dia pergi ke otak, dia lindung dekat situ. Pasal apa? Aku pun macam otak. Aku pun Tuhan cipta. Rupa parah aku pun macam otak. Jadi oleh sebab itu, maka tugasku adalah melindungi otak manusia. Supaya apa? Supaya saraf penglihatannya terang. Supaya saraf pendengarannya terang. Maka pembuktian mata dan telinga dibukti pada rambut. Rambut tak gugur. Kalau rambut kita gugur macam bulu kucing tu, tiap hari pegang, keluar bulu kucing. Bulu kucing duduk dekat mana, dijilat. Dia pembersih. Macam tikus juga. Tikus pun pembersih juga. Dia suka jilat macam tu. Sebagainya. Ya. Sebab itu masa orang dulu cara nak membasmi tikus. Cara membasmi tikus ialah dengan menggunakan satu racun yang diletakkan dalam air. Dispray di dalam air dekat lubang-lubang dia. Bila tikus itu lalu kawasan tersebut, maka air yang mengandungi racun terlekat di bulunya. Dia masuk ke dalam lubangnya. Di dalam lubangnya dia membersihkan dirinya dengan menjilat-jilat seperti kucing jilat itu. Maka bila dia jilat begitu, maka dia mati. Zinc oxide namanya. Bukan zinc oxide, bukan. Pak Ji lupa dah namanya. Tetapi zinc. Zinc. Sejenis zinc juga, iaitu racun yang digunakan untuk membunuh. Ya, zinc oxide tu untuk nak ubat, untuk sakit bisa ular. Itu silap pula. Ya, zinc apa lupa ya namanya. Baik. Tetapi dia gunakan itu. Jadi menggunakan kemahiran kebersihan tikus untuk membunuh tikus. Baik. Tetapi Pak Haji ada satu cara lagi, kita jangan bunuh, tapi kita usir. Kita ajak ramai-ramai tikus itu pergi berhijrah. Hai, ini macam filem, ada orang zaman dulu dia boleh main apa, seruling tu diikut oleh tikus banyak-banyak tu. Bukan macam tu, bukan. Tetapi ni anti tikus. Kenapa tak letak di rumah kita? Ya, kita tak mau guna kimia di rumah kita, di bilik tidur kita, di tempat makan kita. Kerana tikus tu racun, bahaya. Air kencing tikus duduk dalam air boleh kekal selama 1 bulan. Dia mengandungi racun bahaya macam santet. Kebanyakan orang kata santet sebenarnya adalah air kencing tikus yang beracun dan bahaya kerana bakterianya yang begitu kuat. Jadi kalau kita kena tu, kita mesti gunakan antirat. Tetapi kalau nak halau dia macam mana? Ni buah ni potong, letak. Alah. Lebih kuat kalau kita buat cuka. Macam mana cara membuat cuka? Ni lagi menarik. Cuka daripada mengkudu. Alhamdulillah, terima kasih bagi teman-teman kita yang telah menitipkan kepada Pak Haji cuka mengkudu yang warna hitam tu. Terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih banyak-banyak. Kerana cuka daripada mengkudu itu sangat baik. Dan cuka daripada mengkudu ini boleh menghalau tikus. Ini dia. Bila kita sudah proses ini, buat cuka, kita buat no tikus. No tikus itu cuka. Ya, jadi oleh sebab itu kita buat ini sebagai cuka. Macam mana cara membuat cuka? Sebentar lagi, tunggu. Jangan pergi ke mana-mana. Menarik tentang mengkudu ni hari ni. Baik, alhamdulillah. Tapi sebelum itu, apa yang Pak Haji nak sebut, bahawa mengkudu ini baik untuk mata, baik untuk telinga, baik untuk kulit, baik untuk vitamin C, baik untuk jantung. Bila kita dapat tidur yang berkualiti, maka jantung kita rehat. Kita buat test, stress test, tak lekat. Orang stress test ni, dia jalan jauh, dia tak boleh jalan jauh, dia penat. Dia tak akan jadi penat sebab dia sudah ada tercover dengan mengkudu. Vitamin C yang sudah kuat, anti stress yang ada, sebagainya mengkudu. Jadi mengkudu ini jangan lupa buat dia sebagai apa? Kita blender lah, minum air dia selalu. Jangan macam ni. Kalau kita tak mau, itulah macam yang Pak Ji sebutkan tadi. Masuk garam sikit supaya dia dapat serap dalam tubuh badan kita. Itu mengkudu. Baik, seterusnya apa lagi mengkudu? Mengkudu ini dia guna untuk kanser. Dia sangat kuat untuk anti kanser. Dalam penelitian-penelitian yang dibuat,
Dia bukan hanya untuk demam. Kalau orang demam, nanti sebentar. Pak Haji nak cerita salah satu lagi herba untuk COVID-19. Kalau orang ada kanser, kanser ni dia sebut abnormal cell. Soalannya, kenapa sel kita jadi abnormal? Kalau orang, kita kata orang itu abnormal, artinya dia gila. Kalau kita kata sel itu abnormal, sel gila. Kenapa sel jadi gila? Sel jadi gila sebab dia tak ada bahan untuk menghilangkan gila itu. Dia tidak ada bahan untuk menghilangkan masalah stres oksidasis. Masalah sel itu mengalami satu permasalahan internal dalaman yang parah. Mungkin dia pada faktor-faktor yang kita pun tak tahu apa dia faktornya. Beban yang keterlaluan lama yang dia pegang sebagainya, kita tak tahu bagasi apa yang dia bawa tu. Tetapi tahu tak kita bahawa yang melindungi sel, yang duduk melindungi sel itu sama seperti yang melindungi otak kita itu ialah mengkudu. Tahu tak? Jadi subhanallah, kalaulah kita tahu mengkudu ini salah satu daripada pengobatan yang terbaik, nescaya semua orang akan menanam mengkudu di depan rumahnya. Soalannya, ada tak mengkudu di depan rumah bapa, ibu, tuan, puan sekalian? Ada tidak? Tidak ada kan? Ada dulu ditebang. Pasal apa? Sebab kita tak pernah menghargai. Ya, orang yang tak kita hargai selalunya, bukan orang lah, barang yang kita tak hargai selalunya kita buang. Kita buang sama seperti kita membuang lalang, Imprata Selindrika. Kita buang sama seperti kita membuang rumput Israel. Rumput Israel pun ada nama dia. Jadi kita buang itu, mengkudu pun kita buang. Mengkudu kita tebang. Dia kata, mak, aku tebang dah pokok mengkudu. Kenapa nak? Dia duduk jatuh berbusuk. Masya Allah. Ayah kamu dulu kena penyakit kencing manis, sembuh dengan mengkudu ni, dengan izin Allah. Kau tengok ayah engkau dulu rambut hitam, panjang, tak gugur macam rambut engkau. Tu kata mak dia dekat anak dia. Pasal mak dia tu nak merakamkan marah dia. Tapi marah ibu. Marah-marah ibu. Dia balik cuti COVID ni, dia tak boleh pergi ke mana-mana. Tak boleh marah sangat-sangat pula. Nanti dia lari terus. Dia nak bagi tahu gitu, ayah kamu ni dulu ni, dia sihat dengan mengkudu ni. Dia duk suruh mak ambil blender buat minuman. Begitu. Begitu. Dan ayah kamu ni dia boleh baca Quran sampai dia mati. Sampai dia mati dia duk tengok ya. Quran besar lah. Quran besar tu. Bolehlah baca Quran kecil tak boleh nampak juga. Tapi dah dia nampak terang. Telinga dia clear. Kita duk mengumpat kat sebelah belakang dia. Dia tengok, dia balik tengok. Maksudnya dia dengar. Sebagainya. Dia tak pergi macam tu saja. 10 kali kita cakap tak dengar lagi apa sebagainya. Nak sebut kata begitulah khasiatnya mengkudu. Nanti katalah anak dia pula, kenapa mak tak bagi tahu? Mak pun baru duk belajar dalam kuliah Pak Haji. Dia kata subscribe, like dan share. Mak dia kata, kamu tengok nanti kuliah Pak Haji Herba, kamu like dan share, kamu akan jumpa. Itulah dia amalan nenek-nenek kamu dulu, moyang-moyang kamu. Walaupun Pak Haji itu dah tua, tetapi kamu boleh belajar. Sebab tak ramai lagi dah orang yang tahu pusaka tentang perubatan kita ini. Itu di antaranya. Itu mak dia pesan. Dan mak dia pun duk tunggulah setiap hari kuliah Pak Haji. Tengoklah, kadang-kadang line clear, kadang-kadang line tak clear, kadang-kadang hujan line tak clear. Duk tengok ada tulisan saja. Tulisan orang duk komen bagus Pak Haji ni mengkudu. Dia tengok tak ada suara sebagainya. Kadang-kadang hilang ke semua. Ya, jadi masya-Allah, begitulah dia. Ilmu yang sudah langka, yang sudah kurang sebagainya. Baik. Apa lagi? Pak Haji sebut, ni seperti kanser apa? Kanser apa? Dia seperti apa? Jantung kan? Pertama jantung. Rupa dia pun macam jantung. Pak Haji tadi kata macam otak. Otak tu Pak Haji nampak dia macam gutu-gutu. Dia pun macam tu. Nampak? Macam otak. Kalau kita pegang macam tu, sikit nampak macam otak. Kalau kita pegang macam tu pula, macam jantung. Macam di bahagian jantung.
ini ni dia betul atau kita yang menyamakan dengannya? Ini satu soalan. Banyak orang duk sebut, Pak Haji, makroskopik tu kita menyamakan dengannya atau dia sama dengan pelajarannya? Allah ini mengikut sangkaan hambanya. Ya, kalau kita nak cari logik, kalau kita nak cari jawapan yang logik, jawapan yang logik itu adalah daripada testimoni. Kalau dah orang sakit jantung makan sembuh sakit jantung, kita tengok macam jantung. Allah, Masya Allah. Tak nampak, wahai mengkudu, rupa parah kamu macam jantung. Orang tu pula terjadi permasalahan di atas kepala ni. Misalnya, makan, sembuh. Sakit kepala, sembuh. Dia painkiller. Kalau ibu-ibu nak bersalin, kalau tidak ada musalin, sakit saja, ambil sini. Ambil dia. Dia jadi morfin. Morfin, bukan morfin racun tu, bukan drug atau narkoba, bukan. Morfin, hasil seperti morfin. Dia anti tahan sakit lah maksudnya. Tahan sakit, ibu bersalin, ambil mengkudu. Mengkudu ni pula mencahayakan darah. Masya Allah, sesuai lah. Orang tua-tua, lansia, lanjut usia, darah jadi kental, darah jadi pekat. Apa lagi kalau kita tak ambil mengkudu? Sayang sekali kalau kita tak ambil mengkudu. Yang paling sayang ialah untuk otak lah. Seperti mana yang Pak Haji sebutkan tadi, ulangan ya, ni ulangan. Iaitu orang yang kena penyakit epilepsi. Anak-anak ayan step guna beras merah ataupun beras perang. Beras merah atau beras hitam boleh kita gunakan. Dulu pernah Pak Haji ceritakan, Pak Haji pergi ke Bandung. Diajak oleh salah seorang anggota kita ke Bandung. Ke Bandung, dia kata, bukan ke Bandung, ke Cirebon. Cirebon. Dia kata, Pak Haji, datuk dia, kakek dia tu, usia 100 tahun. 100 tahun. Lebih. Ush, bagus Pak Haji kata. Aku nak belajar ni apa ilmu sampai 100 tahun ini. Mudah-mudahan panjang usia, panjang ibadatnya sebagainya. Pergilah. Betul. Kakeknya itu pun tua tapi masih kuat, masih apa. Pak Haji pun tanya dia, makan apa? Dia kata usia panjang. Dia kata makan mi. Jangan makan nasi. Hai, kenapa? Nasi tu beras dia pendek-pendek, umur dia pendek. Mi tu panjang-panjang, umurnya panjang. Pak Haji ni puas berfikir, nak cerita bagi. Puas fikir, kenapa makan mi umur panjang ni? Sebab mi tu panjang, kata dia. Betul juga, beras panjang dengan beras pendek, bagus beras panjang. Betul juga. Tapi kalau mi tu panjang, banding dengan beras, agak aneh juga. Tapi rupanya benar. Rupanya benar, apa yang dia sebut tu benar. Sebab mi itu mereka buat sendiri, tidak menggunakan kimia. Kunyit juga mi tu, tapi kunyit kan jadi obat. Mi yang dibuat sendiri, bukan mi yang menggunakan asid borik, menggunakan bahan-bahan lilin, bahan wax dan sebagainya. Jadi sihat betul-betul. Apa yang Pak Haji nak sebutkan ini, bahawa mengkudu salah satu daripada bahan alami. Dia bagus sekali untuk jantung kita, bagus sekali untuk mencairkan darah. Dan dia bagus untuk hipertensi, tekanan darah tinggi, cepat marah, kolesterol tinggi. Maka kita kena gunakan mengkudu. Jadi apa lagi yang kita nak dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi? Cukup dengan buah mengkudu ini sudah cukup untuk kita bertadabur, fikir dan zikir tentang kebesaran Allah. Ya Allah, maafkanlah aku, ampunilah aku, ya, jika tidak sempurna cintaku padamu. Cukuplah engkau saja yang bertahta di hatiku. Sebab apa? Sebab kita selama ni tengok mengkudu tu, kita duk marah mengkudu. Kenapa lah bau busuk sangat? Kenapa luruh di depan rumah sebagainya? Bukan hanya setakat marah, kita dah tebang pun. Tebang pusaka bapak kita, datuk kita tanam, susah-susah tu kita tebang.
Kita tak tahu masa kita kecil dulu, tidur malam tak boleh bunyi hain, hain, hain. Datuk kita kata dekat mak kita, pergi ambil daun kudu. Ambil daun kudu tu, letakkan minyak dekat situ. Minyak kelapa lah masa tu. Sekarang ni minyak MPH. Dulu minyak kelapa. Letakkan dia minyak kat situ, layar dekat api tempat panas. Bagi dia panas. Bila panas, letakkan di dada anakmu tu. Hilanglah, hilanglah. Mengkudu ni daripada daun, bunga, pucuk sampai ke batang, sampai ke akar, semua berguna. Ni batangnya ini kalau kita ambillah batang yang tua sikit, ya. Kemudian batang ini kita boleh dikeringkan, maksudnya dibakar api. Tetapi bakar yang tak sampai terbakar. Bakar yang tak sampai terbakar. Ingat tu. Jadi artinya apa ya? Seperti orang ikan lah, ikan bakar tu. Buat macam tu. Ni. Batangnya itu kemudian diseduh di dalam air. Seduhlah dalam air panas. Ubat untuk asmatik, asma. Kalau buahnya kita guna untuk asma, ya boleh. Asma, arthritis, sakit sendi, asam urat, gout, kanser, fibroid, ketumbuhan, tumor. Masya Allah. Buah 1000 guna. 1000 guna. Jadi malulah kita kalau kita melihat pada penciptaan Allah yang dikeliling kita, di persekitaran kita, tetapi mata dan hati kita tak pernah mampu untuk meraba kelebihannya. Rugilah kita, dan kita termasuk orang-orang yang tidak memperhatikan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah di atas muka bumi ini. Wa na'udzubillah, mugi-mugi ya, mugi-mugi semua orang kita ni semua dirahmati oleh Allah. Mugi-mugi mugi-mugi apa dia panggil? Mugi-mugi Gusti Allah ya merahmati kita semua. Insya-Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.